Assalamualaikum, hai, bertemu lagi dalam Dino Beta Channel. Okay, so hari ini saya akan kongsikan sedikit tips dan juga perkongsian yang mudah untuk anda cuba. Yang mana hari ini saya nak tunjukkan kepada anda bagaimana kita nak pastikan yang kita punya fry, okay, dapat survive ataupun survival rate untuk kita punya fry ni lebih tinggi. Sebab kebanyakan yang tanya saya kenapa fry mati selepas hari keempat, okay, selepas hari kelima ataupun hari ke-10. Okey, sekejap lagi saya akan ceritakan dalam video ni apakah punca dan juga bagaimana cara untuk kita kurangkan risiko untuk kematian fry. Okey, so dalam episod yang sebelum ni kalau anda tengok, saya ada pernah kongsikan dengan anda bagaimana kita hatching makanan untuk kita punya fry yang berusia 3 hari ataupun 4 hari. Okay, yang mana hari ini saya akan gunakan makanan yang sama untuk saya tunjukkan kepada anda. Tapi sebelum tu, dekat sini hari ini saya akan buang kita punya induk jantan daripada Platinum White. Okay, kita akan buang daripada Galaxy dan juga Koi. Okay, yang ini adalah dari jenis Koi ataupun Yellow Tiger. Yang hujung sekali adalah Yellow Fancy, dan juga saya akan buang Avatar BBL ataupun Avatar Blue Black yang kita akan keluarkan hari ini sebanyak 5 induk. Yang mana induk betina saya dah keluarkan sebelum ni. Okey, untuk perkongsian saya dengan anda, okey, bagaimana cara untuk kita kurangkan risiko fry mati ketika usia 4 ke 5 hari. Kalau anda tengok dalam ni, yang sebelum ni saya pernah tunjukkan kepada anda, makanan pertama untuk fry sangat penting. Itu adalah penyumbang utama untuk memastikan yang fry kita akan dapat survive ataupun hidup untuk tempoh 5 ataupun 7 hari pertama. Sebab pada ketika ni fry sangat sensitif dan juga perlukan makanan yang betul-betul sesuai dengan fry. Okey, so berdasarkan pengalaman saya menggunakan makanan yang seperti mana yang saya pernah tunjukkan kepada anda sebelum ni, kita menggunakan microworm dan juga kita menggunakan infusoria. Dua jenis makanan ni tak boleh diberi terlalu lama sebab fry kita mungkin akan mengalami masalah kalau kita masukkan dengan kuantiti yang berlebihan. Tetapi untuk survival rate yang lebih tinggi, kalau anda tengok makanan yang saya tunjukkan pada anda, ini adalah BBS Moro, okay, yang mana saya dah hatch BBS ni. Ini adalah makanan yang paling terbaik untuk kita punya fry, yang mana fry kita yang berusia 4 hari ke atas ataupun 3 hari ke atas akan dapat survive dengan lebih baik. Yang mana kalau anda tengok dalam ni, okay, ini adalah antara anak Hellboy, okay, dan juga ini adalah anak Avatar Gold yang saya pernah tunjukkan kepada anda sebelum ni. Memang survival rate kita punya fry ni sangat tinggi. Memang kita tak akan nampak fry mati di bahagian bawah apabila kita beri makan yang sesuai, contohnya macam BBS ni. Okay, sepanjang pengalaman saya, memang kalau kita bagi makan BBS ni, memang sehingga ke usia 10 hari memang tak akan terdapat masalah pada ikan dari segi kematian fry dan sebagainya. Okey, untuk hari yang ke-10 dan seterusnya ataupun hari ke-14 dan seterusnya, kita dah boleh bagi makan kutu air. Kenapa fry mudah mati ketika usia fry masih muda dan fry masih kecil? Okey, so antara 3 punca utama kenapa fry mudah mati ketika usia menjangkau 5 sehingga ke 10 hari. Kebanyakan masalah yang kita pernah tengok, okey, sebelum ni adalah dari segi yang pertama sekali adalah kesilapan dari sudut pemberian makanan, yang mana fry yang kecil ataupun fry yang berusia 4 hari ataupun seminggu ke bawah ni, fry ni sangat-sangat kecil. Jadi apabila kita bagi makanan yang terlalu besar, fry mungkin akan makan, tetapi makanan tersebut mungkin akan menyebabkan fry kita menjadi masalah dan juga mati apabila fry tak dapat mengawal badan, dan juga fry akan berada di dasar kolam. Okay, jadi makanan sangat penting. Kalau anda tengok ular sawar, apabila ular sawar makan makanan yang besar seperti kambing ataupun rusa dan sebagainya, ular sawar akan susah nak bergerak dan akan stay di tempat yang sama. Begitu juga dengan fry kita. Apabila makan makanan yang besar, perut fry akan mula mengalami masalah kalau makanan tersebut terlalu besar. Sebagai contoh, kutu air ataupun kita punya BBS yang kita bagi makan adalah dari jenis Big Row, mungkin kurang sesuai. Bukan tak boleh diberi makan, tetapi mungkin boleh menjadi penyebab kenapa fry kita mati. Itu yang pertama dari faktor makanan. Yang kedua, dari faktor dalaman kolam kita. Kalau anda tengok, kita perlu pastikan yang kolam ni bersih daripada lumut
tai ikan dan juga daripada getah, ataupun kalau anda tengok sesetengah daripada breeder akan menggunakan daun ketapang dimasukkan ke dalam air. Itu sebenarnya adalah antara penyebab ataupun punca air kita menjadi bergetah dan juga berminyak. Jadi apabila anda tengok kelodak di bahagian bawah, apabila fry turun ke bahagian bawah dasar kolam, fry tak akan dapat naik balik ke atas permukaan air. Itu antara contoh. Dan juga kalau anda tengok macam mana saya setting saya punya breeding tank ni, saya hanya letakkan daun ketapang di atas plastik untuk mengelakkan pencemaran di dalam kita punya dasar kolam. Jadi untuk fry memang anda perlu jaga kualiti air dan juga makanan. Faktor ketiga yang mungkin menjadi penyebab kepada kematian fry ni adalah cuaca. Yang mana kalaulah anda breed di dalam bekas yang kecil ataupun dalam bekas plastik, mungkin suhu air kurang terkawal. Apabila waktu hujan, mungkin air menjadi sejuk dan boleh menyebabkan fry ni cepat mati. Dan juga kalau anda biarkan terdedah, mungkin fry akan mengalami masalah apabila terlalu panas, air menjadi panas, fry akan mati. Jadi itu adalah antara 3 faktor utama yang mungkin berlaku kepada fry anda sekiranya anda tak ambil perhatian yang serius dari sudut pemakanan, dari sudut penjagaan kolam dan juga dari sudut suhu ataupun cuaca. Ini saya akan mula feeding kita punya fry ni macam yang saya tunjukkan pada anda sebelum ni. Untuk kita bagi fry ni makan, okey, seboleh-bolehnya kita cari tempat di mana fry berkumpul, okey, agar fry ni dapat makan dengan mudah, terutama di bahagian penjuru. Okey, macam saya lebih suka gunakan dropper macam ni sebab kita masukkan makanan, okey, akan menarik tumpuan fry yang mana air akan bergerak perlahan. Sebaliknya kalau anda tuang terus dalam ni, mungkin fry akan lari dan juga mungkin air berkocak terlalu kuat boleh menyebabkan fry menjadi pening dan mungkin juga akan menyebabkan fry mati. Okey, ini antara contoh, tetapi anda mungkin mempunyai kaedah yang lebih baik, okey, yang mana yang saya kongsikan ni adalah teknik yang mungkin saya gunakan dalam okey, pembiakan fry ni dan juga proses untuk membesarkan fry. Okey, tengok sekarang ni, hari ni saya akan keluarkan induk jantan. Yang mana induk jantan ni, okey, kita pilih untuk kita keluarkan daripada breeding tank ataupun daripada tangki spawn yang ada fry ni sebab kita nak mengurangkan risiko yang mana sesetengah breeder akan biarkan fry bersama dengan induk untuk tempoh mungkin 2 minggu ataupun 3 minggu. Ada juga yang tinggalkan induk sehingga usia sebulan. Tapi untuk saya lebih suka keluarkan induk sebab kita perlu tengok dari segi environment ataupun persekitaran yang mana mungkin persekitaran kita agak kurang sesuai untuk induk tinggal bersama dengan fry yang boleh menyebabkan induk stres dan juga induk akan makan kita punya fry. Sekarang ni saya akan keluarkan induk jantan ni. Okay, ini adalah dari jenis Galaxy. Okey, saya dah keluarkan induk jantan. Jadi kalau anda tengok di bahagian bawah ni, terdapat sangat banyak fry yang dah free swim, okey, ataupun fry yang sudah boleh kita bagi makan untuk tempoh 3 hari yang pertama. Okey, di bahagian bawah ni kalau anda tengok memang terdapat sangat banyak fry yang dah mula untuk berenang sendiri dan juga kita boleh bagi makan terus BBS yang jenis small roe ni kepada kita punya fry. Nanti fry akan mula keluar dan akan makan. Okay, so sekarang ni kita akan bagi makan, okay, kepada kita punya fry ni. Okay, kita akan masukkan macam kaedah yang saya tunjukkan kepada anda juga. Okay, kita akan masukkan perlahan-lahan. Okay, kita punya BBS yang jenis small roe ni kita akan masukkan ke dalam bekas ni. Okay, nanti apabila kita punya BBS dah mula bergerak dalam air, fry kita juga akan mula keluar dan mula akan mencari makanan lah. Okay. Ini adalah proses untuk kita feeding kita punya fry yang berusia 3 sehingga 5 hari. Okey, so dekat sini saya ada breed, okey, dari jenis Avatar Blue Black. Okey, dekat sini juga kalau anda tengok sekejap lagi, saya akan tunjukkan fry yang dah mula, okey, free swim. Okey, terdapat banyak di bawah ni.
Kalau anda tengok, alhamdulillah fry ni kita perlu jaga sebab saya dah pernah cuba, okey, di kawasan yang saya breed ikan ni memang kurang sesuai untuk kita biarkan induk jantan tinggal bersama-sama dengan fry, sebab induk akan makan kita punya fry, dan percentage untuk fry tinggal dalam bekas ni hanya lebih kurang 30 ke 40% saja. Sekarang ni saya nak tingkatkan kita punya survival rate macam yang saya dah buat sebelum ni. Okey, saya akan keluarkan induk jantan pada hari ketiga atau keempat. Kita akan bagi makan pada fry, dan kita akan jaga fry, okey, sebaik mungkin untuk memastikan yang survival rate ikan ni akan lebih tinggi. Alhamdulillah, sekarang ni saya dah habis bagi makan pada kita punya fry. Yang mana kalau anda tengok tadi, ini adalah perkongsian saya yang boleh saya bagi kepada anda, bagaimana kita nak bagi survival rate untuk kita punya fry lebih tinggi. Yang mana sekarang ni saya dah keluar ke induk jantan, kita hanya biarkan fry saja yang duduk di dalam kita punya spawn ni untuk kita treat dan kita bagi makan. Untuk fry yang masih berusia muda macam ni, elok kita biarkan air hanya paras seperti ini, dan jangan masukkan apa-apa dalam bekas ni sebab kita tak nak contaminate air yang ada dalam bekas ni. Sebab sekarang ni kita akan pastikan yang ikan kita terus survive sehingga ke usia 2 minggu dan ke sebulan. Selepas tu kita akan asingkan. Kalau terlalu banyak, kita akan pecahkan ke dalam tong yang lain. Yang ini saya akan keluarkan sekejap lagi daripada jenis yellow koi dan juga dari segi jenis yellow fancy. Okey, saya akan keluarkan induk jantan nanti. Kalau anda tengok sekarang ni proses untuk kita bagaimana kita nak besarkan fry, dan selepas ni saya akan kongsikan kepada anda bagaimana kita nak pastikan yang kita punya ikan cepat membesar. Kalau anda tengok sekarang ni, ini adalah induk yang baru berusia 4 bulan setengah, yang mana rata-rata yang datang ke sini akan katakan yang ini adalah dari induk jenis giant. Tetapi ikan di sini memang saya bagi makan makanan yang berprotein tinggi. Kalau anda nak tahu apakah makanan yang saya bagi, anda boleh terus ikuti video yang saya akan kongsikan dalam episod akan datang. Okey, sampai setakat ni dulu perkongsian untuk kali ini, bagaimana kita nak bagi survival rate kepada kita punya fry lebih tinggi. Macam yang pertama saya beritahu anda tadi, yang pertama sekali adalah faktor makanan, yang kedua faktor kita punya air, yang ketiga adalah faktor sekeliling dan juga faktor cuaca. Okey, jadi saya akan tips ni berguna untuk anda cuba dan juga untuk anda ikuti. Okey, kalau anda mempunyai sebarang persoalan, anda boleh terus ke saya punya Facebook ataupun terus PM saya, okey, melalui nombor yang telah saya kongsikan dalam channel-channel saya sebelum ni. Okey, saya harapkan video ni berguna untuk anda. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.